media yang dapat bersama-sama COVID-19 di negeri Sabah. Hari ini adalah satu hari yang berikut. Masuk dalam rekod catatan rekor jangkitan kes positif yang tertinggi setakat ini. Ikut laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah COVID positif yang baru pada hari ini ialah 1.199. Ini adalah satu statistik yang tertinggi dengan 1.199 kes baru. Jumlah kes kumulatif bagi negeri Sabah hingga hari ini ialah 19.282. Dan hari ini juga mencatatkan satu kes kematian di daerah Senaka. Pihak Kerajaan Negeri Sabah ingin merakamkan setinggi takziah kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Saya akan menjelaskan kemudian nanti antara lain faktor bagaimana kita mencatatkan kes yang tertinggi pada hari ini. Agar kita dapat sedikit sebanyak melihat skenario keseluruhan secara lebih secara lebih terperinci, ya. Hari ini juga 221 pesakit COVID telah sembuh dan telah dibenarkan kembali ke rumah. Manakala 3.199 pesakit masih menerima rawatan, yaitu 750 orang di hospital dan 2.449 di PKRC. Bilangan pesakit COVID dalam ICU ialah 70 orang. Dan 17 orang pula memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilator. Kes jangkitan COVID mengikut daerah adalah seperti berikut. Yang tertinggi sekali ialah Tawau dengan 467 kes. Sendakan 389 kes. Kota Kinabalu 112. Dan tadi saya telah nyatakan satu kematian yang direkodkan pada hari ini yaitu di Sendakan. Adatu 95. Tuaran 49. Tuaran 40, minta maaf. Pinampang 31. Peningau 17. Papar 12. Selatan 11, Kudat 11, dan 4 kes baru masing-masing dicatatkan di Kota Belud dan juga daerah Kota Merudu. Sempurna dan juga Kota Belud, ya. 4 kes masing-masing, ya. Kota Merudu 3 dan 3 daerah mencatatkan satu kes yang baru, yaitu Telupin, Kuala Penyu dan juga Beaufort. Saya juga ingin mengumumkan bahawa tidak ada kes baru yang dilaporkan di daerah-daerah berikut: Kunak, Beluran, Pitas, Kinabatangan, Tongod,
Sipitang, Ranau, Tenom, Tambunan, dan juga Nabawan. Sekali lagi, saya ulang, jumlah kes hari ini 1199 dengan 1 kematian dan juga 1 kluster baru telah dikenal pasti. Daerah Beaufort dan Kota Murudu telah berubah dari zon merah ke zon jingga, ya. Mana yang saudara-saudara masih ingat, telah memperkenalkan satu zon baru, yaitu zon jingga. Zon jingga ini ialah zon di antara merah dengan kuning, ya. Dan hari ini terdapat satu kluster baru seperti yang saya nyatakan tadi di daerah Keningau, yaitu kluster Mempulut yang mencatatkan sebanyak 28 kes yang ada kaitan dengan kenduri arwah. Inilah salah satu daripada apa yang telah saya nyatakan berulang kali, bahwa jangkitan di komuniti itu banyak membabitkan perhimpunan. Kluster di Keningau ini, yaitu di kluster Mempulut, terbit daripada satu kenduri arwah dan akhirnya 28 orang telah dijangkiti dengan virus corona ataupun COVID-19. Tadi saya telah menyatakan bahawa saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyumbang kepada statistik yang tinggi. Daripada 119 atau 1.199 kes positif hari ini, 556 kes adalah berpunca daripada kluster tahanan sementara Tawau dan kluster penjara Sendakan. Dan yang selebihnya 643 adalah daripada yang lain. Dan Tawau merekodkan kes tertinggi hari ini, yaitu 467. Daripada jumlah ini, 372 adalah dari kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau atau PTS Tawau. Kala 63 kes daripada saringan kontak rapat, 27 kes daripada saringan komuniti, 4 daripada saringan bergejala, dan 1 kes daripada saringan sebelum bekerja. Daerah Sendakan pula mencatatkan kes kedua tertinggi sebanyak 389. Jumlah ini disumbang oleh kluster penjara Sendakan. Ramai 100 atau sebanyak 184 kes. Kluster Mesra 44 kes. Kluster ramai-ramai, 1 kes. Kluster bomba, 1 kes. Saringan kontak rapat, 131 kes. Saringan komuniti, 18 kes. Saringan bergejala, 6 kes. Dan saringan kendiri, 2 kes. Saringan pekerjaan, 1 kes. Dan saringan BID, apa yang dipanggil saya brought in dead, ialah 1 kes. Kluster Masrani, kalau saudara-saudara masih ingat, ialah kawasan perumahan, ya, yang telah pun dikuatkuasakan perintah PKPD. Saya pergi kepada jumlah kapasiti katil di hospital-hospital dan juga pusat kuarantin dan rawatan berisiko tinggi, berisiko rendah seperti atau apa yang dipanggil sebagai PKRC. Bagi hospital terdapat 952 katil, iaitu kapasiti katil ialah 952, dan bagi
di PKRC, kapasiti katil ialah 8,259. Menjadikan keseluruhannya 9,211 katil. Ratusan penggunaan katil secara keseluruhan pada hari ini ialah 34,73%. Kementerian Kesehatan Malaysia sentiasa prihatin kepada setiap keperluan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam mengurus penularan wabak ini dengan berkesan. Untukan khas sebanyak 25 juta ringgit telah disalurkan oleh KKM ke Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi pembelian PPE, perlengkapan PPE secara berpusat. Mobilisasi PPE daripada Jabatan Kesihatan Negeri di Semenanjung yang mempunyai lebihan kuantiti juga diselaraskan KKM bagi menampung keperluan Jabatan Kesihatan di Negeri Sabah yang memerlukannya secara mendesak. Dalam arti kita yang lain, kalau ada hospital di Semenanjung yang mempunyai lebihan PPE, tapi keperluannya tidaklah segera, salah satu daripada strategi untuk memastikan Jabatan Kesihatan Sabah sentiasa mempunyai PPE yang cukup ialah untuk menghantar PPE lebihan daripada Semenanjung, hospital di Semenanjung, untuk dihantar ke negeri Sabah. Melalui semakan terkini, bakalan PPE di fasiliti kesihatan seluruh negeri Sabah boleh bertahan sehingga 30 hingga 100 hari bergantung kepada jenis PPE. Sayugia dinyatakan tiada isu berkenaan kekurangan PPE pada masa ini. IKDS menerima PPE secara berperingkat daripada syarikat pembakal dan sentiasa memantau stok PPE di seluruh fasiliti kesihatan. Apa yang dinyatakan ialah, dan kalau saya boleh ulangkan barangkali dalam bahasa Inggris supaya semua faham, sebab mereka daripada media bahasa Inggris patut lebih memahami. The issue of shortage of PPE in Sabah doesn't arise. There is a supply, a periodical supply from KL if and whenever the need arises. In fact, it is estimated that the stock in Sabah can last between 30 to 100 days, depending on the sort of PPE that is needed. And at this point of time, there is no shortage of PPE in Sabah. Itulah penjelasan saya dalam bahasa Inggris kepada para pengamal media daripada yang berbahasa Inggris. Seperti yang saya nyatakan tadi, agihan PPE ke fasiliti kesihatan akan diputuskan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berdasarkan stok dan kadar penggunaan setiap fasiliti. Sebagai rekod, agihan bakul makanan atau food basket kepada golongan sasar berjalan lancar dan dia dipantau oleh Kementerian Pembangunan Sosial, dan sehingga hari ini 142,395 bakul makanan telah diagihkan. Saya ingin juga melaporkan mengenai Sekatan Jalan Raya atau SJR, penguatkuasaan perairan Sabah, sanitasi dan hebahan umum oleh Jabatan Penerangan, apa yang dipanggil sebagai Info on Wheels. Sebanyak 65 Sekatan Jalan Raya telah dilaksanakan yang melibatkan 43,523 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 253 kenderaan di arah berpatah balik, manakala 30 kompaun dikeluarkan atau di atas kesalahan melanggar
SOP COVID-19. PDRM juga, Polis Diraja Malaysia juga telah melaksanakan 77 hibahan melalui kereta peronda. Dan sukacita juga saya maklumkan bahawa kadar dan pematuhan penduduk negeri Sabah terhadap SOP berada di tahap yang tinggi, yaitu 96.5%. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan Polis Marine yang melibatkan 24 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 21 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah juga telah melaksanakan sanitasi di 6 premis di 4 daerah, yaitu Sempurna, Tawau, Papar, dan Kota Kinabalu. Hibahan umum Info on Wheels, Jabatan Penerangan Sabah mengenai pematuhan SOP amalan 3W, yaitu Elakan 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 138 lokasi di 18 buah daerah di Sabah. Sekali lagi, kerjasama padu daripada semua pihak amatlah penting dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa dan mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Kerajaan Negeri Sabah amat komited untuk memberi yang terbaik kepada rakyat dari segi penyampaian perkhidmatan, seluruhan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan sumber informasi yang tepat. Inilah laporan status kedudukan pandemik COVID di negeri Sabah pada hari ini, dan saya ingin meneruskan laporan hari ini dengan menjawab beberapa soalan yang telah dikemukakan secara bertulis. Ya. Awani telah bertanya perkembangan mengenai kluster Kapayan. Kluster penjara Kapayan telah mula diisytiharkan, kalau saudara-saudari semua masih ingat, pada 18 Oktober yang lalu. Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD telah dilaksanakan di kawasan penjara Kapayan serta kotes penjara Taman Mat Salih di Kampung Matambai yang bermula pada 21 Oktober yang lalu dan akan dijangka tamat pada 16 November ini. Dia melibatkan 2.914 banduan dan 597 orang kaki tangan penjara. Setakat 6 November, seramai 2.701 orang telah disaring dan 1.652 orang didapati positif. Sehingga hari ini, 1.607 orang telah disahkan sembuh, manakala 585 masih positif dan 14 orang sedang menerima rawatan di hospital. Soalan kedua daripada Astro Awani ialah memandangkan terlalu ramai kontak rapat yang mungkin melibatkan ramai penduduk. Adakah langkah PKPD baru? Ya. Seperti mana yang sedia maklum, buat masa ini seluruh negeri Sabah di bawah PKPD-B. Jadi soalannya, adakah keperluan untuk memperkenalkan PKPD semula? Jawapan saya ialah, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD dikuatkuasakan di satu-satu lokaliti, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun apa yang dipanggil sebagai GPBD yang terlibat bertanggungjawab untuk meneliti penilaian risiko penularan jangkitan COVID dari segi bilangan kes yang positif, peningkatan kes yang mendadak dalam masa yang singkat, faktor kepadatan penduduk yang tinggi yang dibimbangi akan mempercepatkan penularan serta pencapaian aktiviti seringan yang sedang dijalankan. Perkara ini, yaitu seringan, akan mengambil kira bilangan kontak rapat yang tinggi
bagi setiap kes yang memerlukan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah yang sukar dikawal pergerakan mereka. Oleh itu, PKPD akan disyurkan untuk dikuasa di satu lokaliti tertentu yang dikenal pasti sekiranya keputusan penilaian risiko menunjukkan ada keperluan untuk menguatkuasakannya. Dalam arti kata yang lain, PKPD ini lebih terarah ya, kepada lokaliti tertentu dan bukan kepada seluruh daerah ataupun seluruh negeri Sabah. Inilah pendekatan yang sedang diambil oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Satu lagi soalan, dalam kebanyakan kes kematian, adakah mereka ini ditempatkan di ICU? Jawapan saya ialah, sehingga 5 November 2020, Negeri Sabah telah melaporkan 143 kematian daripada virus ataupun daripada COVID-19. Daripada jumlah ini, seramai 48 kes atau seramai 48 orang merupakan yang meninggal dunia di dalam ICU. Satu lagi soalan yang dikemukakan ialah apakah persediaan kerajaan di PRK Batu Sapi nanti. Pertamanya, berdasarkan maklumat yang diterima daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, pilihan raya kecil atau PRK Batu Sapi perlu diadakan untuk mengisi kekosongan kerusi di parlimen tersebut berikutan dengan kematian penyandangnya pada 2 Oktober yang lalu. Ini adalah sesuatu yang diperuntukkan oleh perlembagaan atau undang-undang kita. Saya yakin pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah mencadangkan dan mengambil tindakan untuk merangka penyediaan prosedur operasi standar atau SOP khas bagi menghadapi PRK ini. Dalam arti kata yang lain, pertama, PRK ini adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan kerana ia adalah sesuatu yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Tapi kedua, harapan kita juga ialah SPR akan menyediakan SOP yang ketat yang memastikan apapun pergerakan yang berlaku pada PRK Batu Sapi nanti, dia tidak akan mengakibatkan pada apa yang berlaku semasa dan selepas PRN Negeri Sabah. Saya yakin di atas kebijaksanaan SPR mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku sebelum ini di Sabah bagi memastikan dan meminimumkan atau mengurangkan risiko jangkitan yang sama semasa PRK Batu Sapi ini. Daily Express bertanya soalan ini. Is Sabah on the right track in the fight against COVID-19 with more new clusters continue to emerge? New cases remain at above 500 in continuous reports of COVID-19 death. Saya ingin menyatakan bahawa Jabatan Kesihatan Sabah masih berusaha sedaya upaya untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat. Kes-kes yang tertinggi yang dilaporkan daripada hasil siasatan kontak rapat dan juga penularan jangkitan di dalam pusat tahanan dan juga di pusat tahanan. Perkhidmatan perubatan yang disediakan di hospital adalah masih di tahap yang optimal dan semua kes COVID-19 diberikan rawatan yang sewajarnya. Di samping tindakan kawalan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, agensi-agensi yang lain termasuk semua lapisan masyarakat hendaklah mainkan peranan masing-masing dalam usaha membantu melandaikan lengkok COVID-19 di Negeri Sabah dengan cara mematuhi SOP yang disediakan dan mengamalkan norma baru seperti penjarakan fizikal
sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan diri. If I may answer it in English, I believe the Health Department of Sabah is on the right track to manage the pandemic in Sabah. Obviously, we are concerned with the high numbers. Day in, day out, the number is quite high. But we should see the entire issue in a different perspective. One of the contributory factors to the increase in the number of new cases is a wider and more COVID testing on the ground. In other words, the number of tests that are being done daily have increased, and obviously it will result in more what we call these cases. But two, as I have said earlier, some of the high number are contributed from specific places in an enclosed sort of ambience. For instance, from the prison, from the temporary detention center. Now, of course, we are worried about the high number of those that has been what we call tested positive, but it is mitigated by the fact that these areas are an enclosed area, and that the people who are tested positive are not allowed to go out, as they are practically in a place that is fully guarded. So, what I'm trying to say is that the possibility of them infecting the community is practically nil, since they live in a guarded what we call this place, PTS as well as the prison. But of course, when we see the high number from these two places, obviously we are worried, and the public have reason to be worried, because we lump up the entire figure together. Just like today is 1199. But we also don't overlook the fact that the high number are partly contributed by cases at the Sandakan prison, as well as from the temporary detention center in Tawau. Will the CMCO be extended in Sabah? What are the state recommendations? My answer is very simple. With the number remaining high in Sabah, obviously it makes sense for us to recommend an extension of CMCO. But we hope, subject to the approval of the relevant authority, we hope that some of the SOPs can be reviewed if the CMCO is extended. There have been various applications from the various sectors of the community that perhaps there is a reason, there is a good and reasonable reason, yeah, for us to relook at some of the SOPs to ensure that while the health department is fighting against this menace, perhaps some sectors of the society or the community which is not really the source of infection or the source of new cases would probably need a bit more relaxed sort of what we call it, SOPs in their daily life, so that they can continue their life or try to continue the life as normal as possible, while at the same time we maintain the CMCO in Sabah. So these are the sort of situation that we are dealing with, and we are going to put up some of the suggestions tomorrow,
when the MKN, what do you call this, sits and go through with our recommendations. But personally, I believe with the high number, with the high number in Sabah, and in fact, today is a record, it does make sense for us to recommend a continuation of the CMCO in the state. So the NSTP, or the New Straits Times, what circumstances will MKN relax the statewide CMCO, and what's the benchmark? First and foremost, I cannot talk on behalf of MKN. MKN have their own benchmark and factors that they need to take into consideration for them to make a decisions. You must remember that MKN is the sole authority in the whole country that decides what sort of action needs to be taken, whether it is PKPB and whatever it is. We can only recommend. Yeah? So, of course, they will take into consideration the recommendation by the State Disaster Management Committee. The State Health Department is also in the committee. So based on the advice of the department, they will make a necessary recommendation for MKN to decide. Now, as you may remember, we have relaxed some SOPs in certain industries because we believe the industry industry is not contributing to the high number of or contributing cases or high number of positive cases. These are the sort of issue that we need to look at. We are looking at more at specific area or specific industry that is contributing high number, and that is where a more strict SOP need to be implemented. But at the same time, to ensure that life have some form of semblance, yeah? As what you experienced before, areas or sectors that can continue without contributing or without endangering the effort to the effort of the Ministry of Health to combat the menace will probably is the area that we are looking into if there is a need to relax some of the SOPs. I hope I have answered all questions. Kalau ada lagi soalan-soalan lain, dipersilakan. Hari ini sukar sikit untuk bertanya soalan-soalan. Saya andaikan bahwa ini semua kerana hari ini adalah hari pembentangan bajet 2021. Jadi kebanyakan daripada highlights, news highlights mungkin akan tertumbu kepada bajet tersebut. Apapun kalau ada dipersilakan. Kalau tidak ada kita boleh barangkali tutupkan sesi kita pada hari ini supaya saudara-saudara saya tahu akan dapat menyediakan laporan untuk siaran di tempat di akhbar ataupun di online news masing-masing, ya. So kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam sesi pada hari ini. Besok ialah hari Sabtu dan harapan kita ialah walaupun hari ini angkanya agak mengejutkan, tapi kita harapkan setiap hari usaha kita akan mencapai kejayaan dan kita dapat melawan penularan COVID ini secara berkesan. Saya harap semua rakyat Malaysia sama-sama kita berusaha untuk memastikan Sabah ini selamat daripada jangkitan
Kita tahu bahwa angka yang kita lihat hari ini agak menggerunkan, tapi ini kita ambil sebagai satu motivasi bagi kita semua untuk memastikan kita mematuhi SOP bagi tujuan bagi tujuan untuk mematahkan penularan penyakit atau virus ini di Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.